Sekarang ni, kita dah masuk ke bahagian pengurusan social media. Secara ringkasnya, untuk pengurusan media sosial, kita akan mempelajari tentang kenal pasti pesaing dan niche adik-adik. Serta kita akan tetapkan matlamat posting. Dan kita akan kenal pasti penggayaan bahasa dan presentasi visual. Serta kita akan mempelajari lebih tentang konsisten. Yang terakhir, kita akan mempelajari tentang bina engagement dan audience. Business niche. Apa maksud niche? Bagaimana cara untuk kenal pasti niche? Niche adalah kaedah untuk kumpul pelanggan yang memerlukan satu-satu produk atau servis yang tertentu. Bila adik-adik tahu tentang niche market adik-adik, adik-adik boleh kenal pasti pasaran adik-adik dengan lebih khusus. Contohnya, kalau adik-adik nak marketkan sesuatu produk, nak keluarkan pencuci muka lah contohnya. Setiap pencuci muka itu mesti mempunyai niche yang berlainan. Sama juga seperti keperluan dan preference. Jadi, adik-adik kena keluarkan pencuci muka untuk kulit berminyak, kulit kusam dan juga kulit kering. Dan semua niche itu ada bawah satu pasaran yang sama, iaitu niche market. Mudah je kalau adik-adik nak refine lagi tentang niche market. Adik-adik hanya perlu ambil tahu tentang target customer. Contohnya dari segi tempat tinggal, umur, jantina dan interest. Bila mana adik tahu tentang niche market adik-adik, adik-adik boleh kenal pasti pasaran adik-adik dengan lebih terperinci. Seperti sukan, yang mana adik-adik boleh tentukan sama ada adik-adik nak ke bola sepak, futsal, badminton atau basikal. Atau mungkin adik-adik cenderung ke bahagian hiburan. Adik-adik boleh menceburi bidang filem, muzik atau drama pendek. Atau mungkin adik-adik semua suka untuk bermain game. Untuk yang suka bermain game, adik-adik boleh menceburi ke bidang game konsol, mobile games dan PC games. Kepada adik-adik yang perempuan, adik-adik mesti suka kepada bahagian fashion. Mungkin adik-adik boleh cenderung untuk ke bahagian tudung, pakaian lelaki atau pakaian perempuan dan aksesori. Seterusnya, kita akan mempelajari lebih tentang jenis posting. Terdapat 3 perkara yang adik-adik perlu tahu tentang jenis posting, iaitu educate, engage dan entertain. Matlamat posting. Adik-adik perlu menetapkan matlamat posting adik-adik. Sekiranya adik-adik ingin menceburi ke bahagian educate, adik-adik perlu berkongsi atau mengajar pengikut adik-adik tentang sesuatu perkara. Contoh, cara untuk membeli atau tips dan tutorial. Seterusnya, engage. Untuk engage, adik-adik perlu mendapatkan reaksi dan memanfaatkan algoritma platform. Contohnya, bertanya soalan tentang apa yang pengikut adik-adik suka. Bertanyakan feedback mereka dan kegemaran mereka untuk memperoleh engagement antara adik-adik dan pengikut adik-adik. Yang terakhir adalah entertain. Untuk entertain, adik-adik perlu menetapkan posting yang lebih santai atau repost konten yang lebih menarik ke dalam konten adik-adik. Penggayaan bahasa media sosial. Setiap jenama penerbitan dan website perlu mempunyai panduan gaya bahasa yang menarik. Media sosial adalah satu platform yang bertindak sebagai asas keseluruhan strategi untuk meningkatkan sesebuah jenama untuk dikenali ramai. Jadi, pergunaan bahasa yang baik adalah sangat digalakkan. Terdapat pelbagai jenis gaya bahasa, iaitu brand voice, istilah atau jargon, inclusive language bahasa utama, ayat perenggan dan caption, emojis atau CTA, call to action. Peraturan bahasa. Bahasa perlulah bersesuaian dengan produk dan konten. Tidak mencarut atau menggunakan bahasa yang kasar. Tidak menjatuhkan dan memburukkan orang lain. Seterusnya, caption. Tulis caption yang ringkas atau mempunyai unsur-unsur penceritaan yang menarik perhatian orang supaya orang boleh tertarik dengan caption yang adik berikan. Caption ini merupakan satu perkara yang memain peranan penting untuk posting kita. Tulis caption yang ringkas atau mempunyai unsur penceritaan yang menarik perhatian orang dengan segera. Letakkan pengumuman dan mesej penting pada permulaan caption adik-adik untuk menarik perhatian pembaca.
elakkan tulis caption yang terlalu panjang kerana orang Malaysia ini tak suka sangat untuk membaca. Mereka akan jadi lebih cepat untuk merasa bosan. Ramai pengguna melayari internet secara on the go dan pantas. Untuk menulis sesebuah caption, sebaiknya tidak melebihi 30 ke 50 patah perkataan. Jangan lupa untuk masukkan hashtag yang berkaitan dengan konten adik-adik beserta tagging jika di dalam posting tersebut melibatkan pihak yang ketiga. Sebagai contoh, Khairul Aming menggunakan caption telur mata kicap makan dengan sambal nyet adalah sebagai kunci pertama. Boleh tekan link kat bio adalah sebagai call to action ke Shopee sambal nyet dan serta emoji senyum. Contoh kedua Khairul Aming, Maggi goreng basah berserta dengan emoji senyum. Kalau nak dapatkan sambal nyet, boleh tekan link di bio atau search Khairul Aming brand di Shopee sebagai call to action beliau untuk menarik pengikut-pengikut beliau ke Shopee. Adik-adik mesti kenal dengan ustaz selebriti kita ni kan? Iaitu Datuk Ustaz Kazim Ilyas atau dikenali sebagai Duke. Sebagai contoh, KRU2U.original menggunakan caption jenis posting untuk educate. Contohnya, tahukah anda jubah premium Duke diperincikan dengan logo sulam halus di sebelah kanan dada, poket sisi kanan dan kiri. Di sini adik-adik boleh lihat unique selling point yang cuba diterangkan oleh KRU2U, yang mana dia menerangkan tentang logo sulam halus dan diperbuat daripada material Oxford cotton. Berlainan pula dengan KRU Music yang menggunakan jenis posting engage, yang mana adik-adik boleh lihat Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin diucapkan kepada pengikut-pengikut KRU Music. Tetapi KRU Music menggunakan posting jubah Duke untuk penjualan secara tidak langsung. Seterusnya, abang akan menerangkan tentang elemen di dalam caption. Untuk elemen-elemen di dalam caption, terdapat beberapa elemen yang penting untuk adik-adik ambil kira, iaitu emosi, fakta, bahasa, tindakan atau impact. Untuk emosi, emosi adalah menggunakan ayat seperti cantiknya, seronoknya dalam pembinaan caption. Bagi fakta, ialah menggunakan fakta yang betul dan tepat. Contohnya, seperti produk ini dijamin halal. Untuk bahasa, ialah menggunakan bahasa yang mudah untuk difahami. Seterusnya, tindakan atau impact, yang mana masukkan call to action agar pengikut tahu untuk bertindak. Contoh, dapatkan jubah Duke di www.kru2u.com. Seterusnya, konsisten. Adik-adik perlulah konsisten dalam penghasilan video adik-adik. Jadikan timeline media sosial adik-adik aktif. Ianya penting adalah untuk menarik organic user masuk ke dalam akaun. Ianya akan mengubah pengguna untuk menjadi pengikut. Seperti adik-adik boleh lihat, waktu yang sesuai untuk melakukan posting adalah pada pukul 12 tengah hari, 4 petang dan 8 malam, yang mana satu minggu minimum adalah untuk 7 posting. Pengurusan media sosial akan menjadi sia-sia sekiranya adik-adik hanya bersemangat di peringkat yang awal dan tidak meneruskan usaha secara berterusan. Seterusnya, pembangunan konten. Seperti adik-adik boleh lihat di dalam gambar ini adalah cara bagaimana untuk adik-adik membangunkan konten adik-adik atau mengembangkan lagi konten adik-adik. Untuk layer pertama, mungkin adik-adik cenderung untuk ke bahagian makanan. Adik-adik ingin menceritakan tentang makanan. Adik-adik boleh kembangkan lagi sama ada adik-adik ingin menceritakan tentang sarapan pagi atau makan tengah hari. Dan adik-adik pun boleh menceritakan sekiranya adik ke bahagian sarapan pagi, adik-adik boleh menceritakan tentang roti canai atau nasi lemak. Dan adik-adik boleh kembangkan kepada kuah dal, kuah kari, telur mata dan ayam goreng. Konsep ini juga boleh diguna pakai untuk perkara yang lain. Contoh, game, sukan dan sebagainya. Sekarang ini kita sudah masuk ke bahagian bina profil akaun adik-adik. Adik-adik yang mempunyai akaun media sosial dapat memberikan adik-adik lebih banyak pendedahan dalam talian. Seterusnya, membantu untuk memudahkan adik-adik berhubung dengan peminat adik-adik, pelanggan serta dapat menjaga reputasi personal branding di dalam talian. Bio profil ini adalah sangat penting kepada adik-adik supaya pelanggan adik-adik dapat mengenali jenama dan juga perkhidmatan yang adik-adik tawarkan.
Antara elemen yang ada di dalam bina profil adik-adik iaitu nama paparan, nama pengguna, pautan profil serta bio profil. Adik-adik perlu menerangkan informasi tentang diri adik-adik seperti siapakah diri adik-adik, di mana tempat adik bekerja, bisnes apa yang adik-adik lakukan dan macam mana untuk menghubungi adik-adik. Gambar profil. Kenapa gambar profil dan biodata adalah penting di dalam media sosial adik-adik? Kerana di situlah penampilan utama kita adik-adik. Apatah lagi kalau yang masih baru membina personal brand, kita perlu mendapatkan kepercayaan daripada pembeli-pembeli kita. Sebab itu kita perlu menjaga tentang penampilan diri kita. Jangan letakkan gambar profil yang tidak menggambarkan tentang diri adik-adik. Mungkin adik-adik meletakkan gambar kucing, pemandangan, makanan, gambar kartun dan lain-lain. Kerana pelanggan tak boleh nak kenal adik-adik. Jadi adik-adik pakailah gambar sendiri yang lebih menarik dan lebih sesuai untuk orang-orang kenal adik. Kekerapan hantaran. Kekerapan hantaran adalah penting di dalam posting media sosial adalah kerana ianya membantu untuk menaikkan lagi jenama perniagaan adik-adik dan juga personal branding adik-adik di atas talian serta memudahkan pelanggan adik-adik untuk ingat tentang adik atau produk dan perkhidmatan yang adik-adik tawarkan. Tujuan kekerapan posting ini berlaku adalah kerana bertujuan untuk meningkatkan lagi kesedaran jenama kepada pelanggan-pelanggan kita serta ianya membuka lebih banyak peluang di dalam SEO. Seterusnya, ia juga bertujuan untuk meningkatkan lagi kadar penukaran. Selain itu, kita pun akan meningkatkan lagi pengetahuan kepada pelanggan-pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan kita. Kekerapan dan masa posting yang dicadangkan adalah Facebook sebanyak 3 kali sehari, Twitter sebanyak 3 kali sehari, Instagram sebanyak 3 kali sehari, YouTube konten adalah sebanyak 3 konten seminggu minimum. Seperti yang adik-adik boleh lihat, ini adalah data yang telah terkumpul untuk daily time spent with media di dalam Malaysia. Banyak kan? Adik juga perlu tahu masa yang terbaik untuk adik-adik lakukan posting adik-adik di media sosial supaya posting adik-adik itu akan sampai kepada pelanggan-pelanggan atau pengikut adik-adik pada masa yang bersesuaian dengan mereka. Seperti mana yang adik-adik boleh lihat pada gambar rajah, ia menunjukkan waktu yang terbaik untuk adik-adik memuat naik konten di media sosial untuk setiap platform adik-adik untuk memperoleh lebih banyak engagement untuk konten adik-adik. Kami cadangkan kepada adik-adik untuk melakukan kekerapan posting sebanyak 3 kali untuk satu hari bagi memperoleh keputusan yang cepat. Waktu yang terbaik untuk memuat naik konten di TikTok adalah pada pukul 12 petang hingga ke 3 petang, 3 petang hingga ke 6 petang dan 6 petang hingga ke 9 malam. Manakala untuk Facebook pula adalah pada pukul 9 pagi hingga ke 12 tengah hari, 3 petang hingga ke 6 petang, 6 petang hingga ke 9 malam. Seterusnya, waktu terbaik di YouTube adalah pada pukul 12 tengah hari hingga ke 3 petang, 3 petang hingga ke 6 petang, 6 petang hingga ke 9 malam. Dan yang terakhir adalah untuk Twitter. Yang terbaik adalah pada pukul 12 tengah hari hingga ke 3 petang, 3 petang hingga ke 6 petang, 6 petang hingga ke 9 malam. Dinasihatkan kepada adik-adik untuk lakukan muat naik di setiap platform pada pukul 12 tengah hari, 4 petang dan 8 malam. Sebaik-baik praktis adalah untuk adik-adik melihat analitik bilakah waktu followers adik-adik paling banyak aktif. Untuk meningkatkan lagi audien di dalam media sosial kita, tips untuk growth audien di dalam media sosial adalah sentiasa untuk menggunakan penggunaan video. Seterusnya, penggunaan short stories, reels dan TikTok dengan lebih. Sentiasa ada engagement yang berlaku di dalam posting. Sentiasa memastikan timing dan konsisten yang betul. Sentiasa melakukan konten yang menarik dan engaging. Tidak lupa juga untuk melakukan live stream di media sosial.